Baiklah, terima kasih. Terima kasih. Anda sedang melihat di skrin laporan yang menunjukkan Donald Trump sedang dipersoalkan di G7 kerana masih belum mendedahkan teks perjanjian dengan Iran. Dan disitulah bermulanya keputusasaan media. Hari ini, 16 Jun 2026 di Evian-les-Bains, Perancis, Trump telah ditekan oleh wartawan, pengulas, dan juga oleh pihak konservatif yang mahu melihat setiap perkataan dalam memorandum itu. Tetapi jawapannya telah mengubah keadaan. Trump berjanji untuk membaca setiap perkataan satu persatu dan beliau juga menyatakan bahawa teks itu jelas menunjukkan Iran tidak akan memiliki senjata nuklear. Trump mengawal masa rundingan, meletakkan Iran di tengah-tengah G7 dan memaksa para pemimpin, sekutu, pengkritik, serta lawan untuk membincangkan agenda yang dibawanya ke meja perbincangan. Rumah Putih mengawal memorandum itu sehingga upacara rasmi. Sementara di belakang tabir, kebocoran dan tekanan memuncak sebelum pembentakan penuh dilakukan. Apa yang media mahu sembunyikan dalam keadaan tergesa-gesa ini? Kenapa begitu ramai orang? Mereka jadi gelisah sebelum teks rasmi diumumkan. Bagaimana Trump berjaya membuat seluruh G7 mengejar agendanya? Saya akan ceritakan semuanya kepada anda sebentar lagi. Jika anda suka kandungan yang terus terang dan tidak berbelit-belit seperti ini, pertimbangkan untuk melanggan kerana di sini ada video seperti ini setiap hari. Trump tiba di G7 selepas mengumumkan persefahaman dengan Iran. Mesyuarat itu berlangsung di Perancis bersama pemimpin-pemimpin ekonomi barat terbesar. Tetapi topik yang mendominasi perbincangan bukanlah agenda tradisional pertemuan itu. Ia adalah Trump. Ia adalah perjanjian itu. Ia adalah Iran. Ia adalah minyak. Ia adalah persoalan tentang bila teks itu akan diumumkan. Media cuba menjadikan penantian ini sebagai krisis, tetapi Trump sendiri menjawab bahawa beliau tiada masalah untuk menunjukkan dokumen itu. Dia hanya mahukan suasana rasmi sebelum mendedahkan teks penuh itu. Laporan yang dipaparkan di skrin menyatakan bahawa Trump telah ditanya secara langsung tentang sebab masih belum menerbitkan butiran tersebut. Dia menjawab bahawa dia akan melakukannya, tetapi dia mahu suasana rasmi terlebih dahulu. Selepas itu, dia berkata bahawa dia boleh mengadakan sidang media dan membaca memorandum itu perkataan demi perkataan supaya media melaporkan kandungan tersebut dengan betul. Ayat ini penting kerana ia menafikan naratif melarikan diri. Sesiapa yang mahu menyembunyikan perjanjian tidak akan berjanji untuk membaca keseluruhan dokumen di hadapan kamera. Sesiapa yang terdesak tidak akan memanggil media untuk pembacaan penuh dokumen itu. Trump melakukan sebaliknya. Dia mengawal situasi dan mencabar media untuk mengikuti setiap baris. Bahagian paling kuat dalam jawapan itu datang apabila Trump menyatakan bahawa dokumen itu dengan jelas mengatakan Iran tidak akan memiliki senjata nuklear. Dia juga berkata bahawa ini mewakili 99.9% daripada apa yang dia mahukan kerana matlamat utama adalah untuk menghalang Tehran daripada membeli, membangunkan atau mendapatkan senjata nuklear. Itulah bahagian yang media cuba sembunyikan. Perdebatan ini bukan sekadar mengenai gambar, upacara atau di sebalik tabir. Perdebatan ini adalah tentang Trump cuba mendapatkan komitmen terbuka daripada Iran dalam isu yang telah meletakkan Timur Tengah dalam keadaan berjaga-jaga selama berdekad-dekad. Kerajaan Amerika juga mula memberi isyarat bahawa perjanjian itu mungkin akan dibawa ke Kongres. Trump memberitahu para wartawan bahawa beliau suka dengan idea untuk menghantar teks itu untuk semakan oleh Parlimen. Langkah ini memberi tekanan kepada semua pihak. Disitulah naratif media mula kehilangan kekuatan. Kerana desakan untuk kejelasan mula berbalik kepada mereka yang cuba menjadikan seluruh protokol itu sebagai skandal. JT Vance menjadi pemain utama dalam operasi ini. Dia menyatakan bahawa terdapat protokol diplomatik dan satu urutan yang melibatkan Pakistan dan Qatar. Mengikut urutan itu, teks tersebut akan diumumkan pada waktu majlis rasmi. Ini bukan perkara kecil. Rundingan itu tidak muncul begitu sahaja. Ia melalui perantara, perbincangan teknikal dan tekanan serantau. Penandatanganan rasmi dijadualkan pada hari Jumaat 19 Julai. Di Geneva dengan kehadiran Vance dan Ketua Perunding Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf. Media cuba menggambarkan perkara ini sebagai satu misteri. Vance pula menyatakannya sebagai satu adat diplomatik. Pemimpin-pemimpin Eropah cuba turut serta dengan mencadangkan misi tentera laut untuk membuka semula dan melindungi pelayaran. Perancis dan United Kingdom membincangkan cara-cara untuk mengambil bahagian dalam keselamatan di selat itu. Trump bagaimanapun dengan jelas menyatakan bahawa beliau tidak melihat keperluan untuk banyak bantuan bagi memastikan laluan itu kekal terbuka.
Kenyataan ini membuat ramai orang marah kerana ia menunjukkan Presiden Amerika cuba mengendalikan penyelesaian tanpa menyerahkan kawalan politik kepada orang Eropah. Ini kedengaran seperti kepimpinan. Dia menentukan inti masalah, berunding dengan pihak perantara yang betul. Di belakang tabir, laporan menunjukkan bahawa John Ratcliffe, Marco Rubio dan Pete Hegseth telah membangkitkan kebimbangan mengenai niat Iran. Kerajaan yang bertanggungjawab tidak menandatangani perjanjian dengan Iran hanya kerana percaya pada jabat tangan. Ia menguji, menuntut, memeriksa dan mengekalkan tekanan. Rangka kerja yang didedahkan sendiri menyebut rundingan dalam tempoh 60 hari akan datang. Maksudnya, memorandum itu bukan cek kosong. Ini adalah permulaan kepada fasa tuntutan yang lebih tegas. Inilah perubahan yang media tidak mahu akui. Trump tidak mengatakan bahawa Iran tiba-tiba menjadi sekutu yang boleh dipercayai dalam sekelip mata. Trump mengatakan bahawa beliau telah meletakkan Tehran di meja rundingan, memaksa satu janji mengenai senjata nuklear, mengaitkan pembukaan semula Selat Hormuz dan mengekalkan sekatan serta sumber yang bergantung kepada tingkah laku Iran. Perbezaan antara kelemahan dan strategi terletak di situ. Kelemahan ialah melepaskan semuanya lebih awal, menarik balik tekanan dan meminta maaf. Pendekatan yang dibawa oleh Trump adalah berbeza. Pertama komitmen, kemudian pengesahan, selepas itu manfaat bersyarat. Masih ada keraguan tentang butiran dan sebab itu teks tersebut perlu didedahkan. Tetapi media melakukan helah. Mereka menunjukkan nombor itu seolah-olah Donald Trump memberi ganjaran kepada Iran tanpa sebarang syarat. Sebarang pelepasan mesti bergantung kepada pemeriksaan, komitmen dan tingkah laku yang nyata. Israel juga telah menjadi sebahagian daripada ketegangan itu. Kerajaan Benjamin Netanyahu telah menjauhkan diri daripada rundingan itu. Ini membantu untuk memahami mengapa suasana di belakang tabir begitu agresif. Apabila perjanjian mengubah keseimbangan serantau, kumpulan yang tidak berpuas hati cuba campur tangan, membocorkan maklumat, memberi tekanan dan memalukan. Apabila pihak berkepentingan yang berkuasa berasa terancam, muncul fail-fail, ancaman dan cubaan untuk menggugat perjanjian sebelum ia ditandatangani. G7 menunjukkan perubahan ini dengan jelas. Para pemimpin mahu berbincang tentang pelbagai isu, tetapi mereka terpaksa menangani perjanjian yang diatur oleh Trump. Saya Milson Office Global dan tujuan saya adalah untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada dalam keterangan video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran dan di akhir nanti, lihatlah komen-komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Office.